Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, sembahyang adalah satu cara untuk kita melakukan perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita berkomunikasi dengan Allah, untuk kita mengikat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia yang hidup tanpa mempunyai pertalian dengan Allah, maka manusia ini tidak akan berjaya dalam kehidupannya. Maka dengan sebab itulah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadat sembahyang. Dan ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud kita memberikan sepenuh perhatian dan juga tumpuan kita kepada Allah. Bukan sekadar menghadapkan diri, bahkan kita menghadapkan seluruhnya anggota kita yang zahir dan juga anggota batin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika itulah cara ataupun bagaimana kehidupan kita, perlakuan kita, maka insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan memperolehi kejayaan dalam hidup ini. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, sembahyang mengajar kita soal disiplin. Bagaimana kita sebelum melakukan sembahyang, kita mematuhi segala syarat-syarat sah. Begitu juga ketika mana kita sembahyang, kita akan mematuhi segala rukun-rukun. Kita juga akan menjaga segala perkara yang mungkin membatalkan sembahyang. Maka ini semua berkaitan dengan soal disiplin, soal kepatuhan kita kepada peraturan yang ditetapkan. Maka seseorang yang melakukan sembahyang, dia akan menjadikan diri dia seorang yang berdisiplin, seorang yang patuh kepada arahan. Maka begitulah kaitan dengan kehidupan kita, tuan-tuan. Sekiranya dalam hidup ini kita tidak mematuhi arahan, sekiranya dalam hidup ini kita melanggar peraturan, dalam hidup ini kita tidak berpandukan kepada apa juga pertimbangan, maka kita akan mengalami kegagalan. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, seseorang yang berupaya mematuhi peraturan-peraturan dalam sembahyang sehingga menyebabkan dia meyakini bahawa sembahyangnya itu sah, sembahyangnya itu diterima oleh Allah, maka sepatutnya kaedah yang begitulah dibawanya dalam kehidupan, supaya sentiasa memelihara dirinya daripada melanggar apa juga peraturan, daripada melakukan perkara-perkara yang salah yang mungkin menyebabkan hidupnya tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini juga di antara rahsia bagaimana kaitan sembahyang dengan kehidupan. Tetapi kebanyakan dari kita, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ketika mana kita sembahyang, kita mampu mengikut kehendak-kehendak, syarat-syarat, rukun-rukun sembahyang. Kita mampu menjaga soal sah, soal batal. Tetapi ketika mana di luar sembahyang, dalam peraturan-peraturan yang lain, dalam undang-undang kehidupan, kadang-kadang kita langgar, kita tidak mampu patuh, kita tidak mampu untuk tunduk kepada apa juga yang ditetapkan kepada kita. Maka menyebabkan kehidupan kita, tuan-tuan, tidak mencipta kejayaan, tidak memberikan kita kecemerlangan. Tuan-tuan perempuan hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga kita melihat bagaimana sembahyang akan mendidik kita soal pengurusan masa. Sembahyang yang 5 waktu pada waktu-waktu yang tertentu, bukannya dilaksanakan secara sembrono, secara ikut suka, tetapi ada waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Bermaksud sembahyang cuba mendidik kita berkaitan dengan bagaimana untuk kita mengurus masa. Maka salah satu syarat untuk berjaya hendaklah menghargai masa dan juga bergantung kepada pengurusan masa. Maka orang yang dia menjaga waktu-waktu sembahyang dia, makna kata dia bijak menjaga ataupun dia bijak menguruskan masa dia dalam kehidupan, maka ini di antara tips-tips untuk dia meraih kejayaan dia, meraih ataupun mencipta kecemerlangan dalam hidup dia. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala begitu mementingkan soal pengurusan masa ini, sehingga kan Allah mengingatkan kita betapa ramai yang rugi kerana tidak berjaya
ataupun tertipu dengan masa. Jadi sekadar itu untuk perkongsian kali ini, insya-Allah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.